Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dalam pertemuan bulanan kuliah maghrib anjuran Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam dengan pembacaan kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi, dengan pembacaan kitab Mishkatul Masabih, dengan pembacaan kitab Mishkatul Masabih. Dan sebelum kita mula lebih lanjut, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pada malam ini kita telah tiba pada tajuk Kitabul At'imah, berkenaan tentang makanan, adab-adab ketika mana makan. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka pada malam ini kita akan berkongsi hadis-hadis daripada kitab Mishkatul Masabih berkenaan tentang doa-doa, adab-adab ketika mana makan. Maka kata penulis buku Kitabul At'imah, kitab pada riwayat-riwayat yang menerangkan tentang pemakanan. Al-Faslul Awwal, fasal yang pertama, maka dibawakan riwayat daripada Umar bin Abi Salamah. Siapakah Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak kepada Ummu Salamah Ummul Mukminin. Beliau adalah anak kepada Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ketika mana Ummu Salamah kematian suami yang bernama Abu Salamah, maka Nabi SAW telah mengahwini Ummu Salamah. Selepas daripada habis iddahnya, lalu anak dia yang dia dapat daripada suami dia pertama, Abu Salamah, membesar bersama dengan Nabi SAW dan namanya adalah Umar bin Abi Salamah. Ketika mana pada waktu dia bersama dengan Nabi, umurnya pada waktu itu adalah lebih kurang 7 tahun. Umurnya pada waktu itu adalah lebih kurang 7 tahun. Maka Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu menceritakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, aku adalah seorang kanak-kanak, seorang budak yang telah membesar di dalam tarbiyah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijr, kata para ulama hadis, kata Imam Tibi rahimahullahu taala, hijr huwa kinayatun an kaunihi rabiballah wa annahu fi hadnatihi
yurabbihi tarbiyatal aulad, dia membesar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bimbing dia, Nabi tarbiyah dia, Nabi didik dia. Sebab ibunya adalah Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Abu Salamah, adalah aku seorang kanak-kanak lelaki yang membesar bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu ketika beliau ceritakan waktu ketika mana beliau makan. Ketika mana beliau makan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Umar bin Abu Salamah, anak tiri Nabi, beliau ceritakan, wa kanat yadi tatishu fi sahfah, dan adalah tangan aku ketika mana makan di dalam dulang. Sahfah, kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, adalah dulang yang cukup untuk dimakan 5 orang. Dia ada beza dengan satu lagi perkataan. Dua-dua terjemahnya dulang ataupun pinggan besar. Perkataan yang pertama, kata Imam Tibi, yang digunakan dalam hadis ini adalah sahfah. Sad, ha, fa dengan ta marbutah. Sahfah. Lalu sahfah, kata Imam Tibi, wahiya ma tushbi'u khamsa, makanan yang boleh mengenyangkan 5 orang, maka dulang itu dikenali sebagai sahfah. Apa pula kalaulah dulang itu besar? Maka kalaulah dulang itu besar, maka pada waktu itu dikenali sebagai qas'ah. Apakah qas'ah dengan qaf? Adalah dulang yang mana cukup pada waktu itu untuk makan 10 orang. 10 orang dalam bahasa Arab dikenali sebagai qas'ah. 5 orang dikenali sebagai sahfah, dengan sad, lagi satu dengan qaf. Lalu waktu itu dia makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana makan, kata Umar bin Abu Salamah, wa kanat yadi tatish, tangan aku pada waktu itu makan daripada pelbagai tempat. Kejap dia makan daripada depan, kejap dia makan daripada arah lain talam ataupun dulang. Maka pada waktu itu cara dia makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Samillah, wahai anak, ketika mana makan bacalah bismillah. Lalu ini yang Nabi ajar, bacalah bismillah. Yang kedua, wakul biyaminik, bila makan maka makanlah dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wakul mimma yalik, dan makanlah kamu daripada tempat yang berhampiran dengan kamu, daripada tempat yang berada di depan kamu. Maka ini hadis Nabi sebut 3 perkara kepada Umar bin Abu Salamah. Nabi bimbing dia, Nabi tunjuk ajar padanya. Yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, pada waktu itu makan dengan tangan kanan. Yang ketiga adalah makan makanan yang berhampiran. Maka di sini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Ada beberapa pengajaran yang dinukilkan oleh Imam Tibi. Imam Tibi sendiri menukilkan beberapa adab yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, yang pertama yang kita boleh belajar adalah istihbabut tasmiyati fi ibtida'it ta'am. Bagaimana bila Nabi tegur Umar bin Abu Salamah, Samillah, sebutlah nama Allah. Maka pengajaran yang pertama adalah sunnah untuk menyebut nama Allah ketika mana permulaan makan. Sebelum makan, maka pada waktu itu sekurang-kurangnya bacalah bismillah. Dan kemudian bacalah doa sebelum daripada makan. Ingat Allah sebelum makan. Lalu kita dituntut untuk ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan Allah sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimanakah cara kita nak ingat Allah sebanyak-banyaknya? Dengan kita mengamalkan doa-doa masnun yang diajar oleh Nabi.
makan, minum, perkara yang kita buat setiap waktu. Tapi kalaulah disusuli dengan doa, kita boleh termasuk dalam golongan orang yang ingat Allah sebanyak-banyaknya. Selain daripada zikir-zikir yang kita boleh baca pada waktu pagi dan petang. Tapi sebenarnya banyak benda yang mana kalaulah pada waktu itu kita ingat betul-betul, kita belajar betul-betul, setiap satunya ada doa. Masuk rumah ada doa yang Nabi SAW ajar. Selain daripada salamnya, selain daripada bersuginya Nabi ketika mana masuk ke rumah. Ketika mana makan, ada doa dia yang Nabi ajar. Selepas selesai makan, ada doa yang Nabi SAW ajar. Ketika mana pergi ke bilik air, ada doa yang Nabi SAW ajar. Keluar daripada bilik air, ada doa. Tak kira lagi doa selepas daripada kita solat. Doa ketika mana kita menaiki anak tangga, nak naik tingkat atas. Turun anak tangga daripada tingkat atas ke bawah. Maka sebenarnya ada banyak doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu, bila poin yang pertama adalah Nabi mengajar kepada anak tiri baginda untuk membaca bismillah. Maka di sini kata para ulama bahawa sunnah untuk memulakan makanan, apapun makanan, walaupun makanan yang seperti dessert, seperti makanan sampingan, pun mulakan dengan bismillah. Sunnah untuk apapun jenis makanan, tak semestinya makanan berat, pada waktu itu untuk mulakan dengan nama Allah. Dan ini yang kebanyakan daripada kita lupa kadang-kala. Kadang-kala kerana tersangat lapar, kita lupa. Kita lupa. Kadang-kala kerana tersangat nak cepat, kita lupa. Maka itu pengajaran yang pertama. Kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, pengajaran yang kedua, bila Nabi suruh dia baca bismillah. Pengajaran yang kedua, wa an yujhira biha liyusmi'a ghairah. Sunnah juga untuk sebut bismillah dengan kuat. Kan selalu orang kata, pada waktu tu dah baca dah bismillah dalam hati. Tapi daripada hadis ini sebenarnya Nabi SAW sedang mengingatkan kepada Umar bin Abu Salamah, anak tiri baginda, anak yang berada di bawah jagaan baginda, untuk sebut bismillah dengan kuat. Sebab itu Nabi tegur dia, baca bismillah. Maka kalaulah bismillah cukup di dalam hati, maka pada waktu itu Nabi tidak tegur. Tapi tegurnya Nabi nak menunjukkan galakan sunnah untuk membaca bismillah dengan kuat. Kemudian kata Imam Tibi, pengajaran yang ketiga adalah, kalaulah seseorang itu dia lupa untuk menyebut bismillah ketika mana awal makan, maka daripada hadis yang lain kita belajar sunnah untuk membaca bila ingat doa, perkataan bismillah dengan nama Allah. Awalah, ada setengah riwayat menyebut awaluh, wa akhirah, ada setengah riwayat menyebut wa akhiruh, dengan nama Allah pada permulaan dan pengakhiran. Lalu ini yang disebutkan oleh Imam Tibi, walau tarakat tasmiyah fil ula, dan kalaulah lupa bismillah di awal dan ingat ketika mana tengah makan, maka bacalah bismillahi awalahu wa akhirah ataupun awaluhu wa akhiruh. Maka ini adalah yang ketiga. Pengajaran yang keempat, bila Nabi SAW tegur Umar bin Abu Salamah untuk baca bismillah, dan Nabi tak sebut hanya ketika mana makan, dan juga riwayat yang lain adanya galakan untuk bismillah, maka kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, pengajaran yang keempat, wattasmiyatu fi syurbil ma' wal laban wal asal wal marak wad dawa wasairal masyrubati kat tasmiyah ala ta'am. Sunnah untuk membaca bismillah pada setiap makan dan minum. Waktu minum pun, sama ada minum air, minum susu, minum madu, bahkan minum ubat sekalipun, maka sunnah untuk membaca bismillah. Maka ini pengajaran yang keempat. Kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, sunnah baca bismillah pada apa pun. Bukan sekadar waktu makan, bahkan waktu minum. Bukan sekadar minum air, minum ubat sekalipun disunnahkan untuk membaca bismillah, kata Imam Tibi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Kemudian pengajaran yang kelima yang kita boleh belajar, bila Nabi SAW tegur secara khusus kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri baginda, menunjukkan bahawa sebenarnya sunnah untuk bismillah
ataupun doa makan dibaca oleh setiap individu. Dibaca oleh setiap individu. Sangat dituntut. Walaupun ada pandangan daripada Imam Syafi'i, kalaulah orang yang sedang makan berkumpulan berjemaah, contohnya 10 orang, seorang sahaja baca bismillah dan doa, sebenarnya mencukupi. Tetapi sebenarnya sangat-sangat dituntut untuk setiap individu membaca. Sebab itu kata Imam Tibi rahimahullah, daripada teguran Nabi kepada Umar bin Abu Salamah menunjukkan bahawa setiap yang makan pada waktu itu dituntut untuk membaca bismillah. Maka ini adalah yang kelima. Pengajaran yang keenam. Apakah pengajaran yang keenam yang kita boleh dapat daripada sini? Pengajaran yang keenam yang kita boleh dapat adalah sangat-sangat dituntut untuk makan menggunakan tangan kanan. Bahkan pada riwayat yang lain disebutkan, Nabi pernah tegur seorang sahabat untuk makan dengan tangan kanan. Namun pada waktu itu dia memberi alasan dia tak boleh makan dengan menggunakan tangan kanan, padahal dia boleh. Maka menjadi lumpuh tangan dia. Menjadi lumpuh tangan dia. Ketika mana Nabi SAW sebut, kalau begitu, sampai bila-bila engkau tidak boleh mengangkat tangan, maka daripada sini pengajaran yang keenam adalah sangat-sangat dituntut untuk makan, minum pada waktu itu dengan tangan kanan. Kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, kerana tangan kanan adalah tangan yang kita gunakan untuk sesuatu benda yang mulia. Dan kita kena ingat, kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, kita kena ingat bahawa setiap makanan dan pada waktu itu setiap minuman adalah satu nikmat, satu kemuliaan daripada Allah. Lalu makanan yang kita pegang, minuman yang kita pegang, sebenarnya itu adalah nikmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat-sangat kita dituntut untuk memuliakan nikmat tersebut, untuk memuliakan kurniaan Allah tersebut dengan kita jaga untuk membaca bismillah. Maka sangat untuk menggunakan tangan kanan. Maka sangat dituntut untuk kita menggunakan tangan kanan ketika mana makan dan minum. Maka ini adalah yang keenam. Yang ketujuh, apakah pengajaran yang ketujuh? Pengajaran yang ketujuh adalah bagaimana Nabi SAW tegur Umar bin Abu Salamah, padahal dia baru 7 tahun. Daripada sinilah kita nampak, bahkan ada yang mengatakan umur dia kurang daripada itu dan sebagainya. Tapi pengajaran yang kita boleh dapat adalah bagaimana perlu ditegur dan dibimbing anak-anak itu daripada usia muda. Kadang-kala ada orang pada waktu itu alasan dia untuk tak nak tegur kerana masih kecil. Kecil lagi, tak apalah, nanti dah besar nanti pandailah. Kecil lagi, tak apalah, nanti dah besar nanti dia tahu. Tapi daripada riwayat ini kita belajar. Daripada riwayat Umar bin Abu Salamah, bagaimana Nabi SAW tegur dia pada waktu itu dengan teguran yang ringkas namun padat. Bismillah, makan menggunakan tangan kanan, makan daripada makanan yang berhampiran, menunjukkan kepada kita pengajaran yang ketujuh. Kata para ulama bahawa pentingnya untuk melentur buluh daripada kecil. Anak itu perlu dididik, diberikan tunjuk ajar adab, diberikan bimbingan daripada kecil. Maka ini pengajaran yang kita boleh ambil. Kadang-kala kita tak nak pada waktu itu bimbing anak kita, cucu kita dengan alasan kecil. Padahal alasan kecil itulah yang patut kita guna untuk bimbing dia, tunjuk ajar kepadanya kerana lebih mudah untuk dia mengamalkannya. Seterusnya, antara pengajaran-pengajaran yang lain yang kita boleh dapat daripada sini adalah kalaulah makanan itu adalah makanan yang satu jenis, maka para ulama pengajaran yang ke-8 menggalakkan kita untuk makan daripada makanan yang berada berhampiran. Ini pengajaran yang ke-8. Sebab itu Nabi tegur kepada Umar bin Abu Salamah, makan daripada makan yang berada berhampiran. Maka kata Imam Nawawi ketika mana menerangkan hadis ini adalah untuk makanan min naw'in wahid jika adalah daripada jenis yang sama.
Kalaulah makanan itu adalah daripada jenis yang berbeza, contohnya ada 2 jenis, ada ayam, ada sayur, maka tak ada masalah untuk ambil daripada jauh. Contohnya ada 3 jenis, tidak ada masalah. Tetapi kalaulah makanan pada dulang itu, pada meja itu sebenarnya, pada dulang terutamanya, adalah makanan yang satu jenis, maka makanlah daripada tempat yang berada dekat dan berhampiran dengan kita. Maka ini pengajaran yang ke-8 yang kita boleh dapat. Maka inilah hadis yang pertama, kita go through lagi sekali hadis ini, yang mana hadis ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Kata Umar bin Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, kuntu ghulaman, aku adalah seorang budak kanak-kanak, fi hijri, pada jagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi, dan adalah tangan aku, tatishu fi sahfah, pada waktu itu bergerak merayap ke banyak tempat di dalam dulang ketika mana makan. Faqala li Rasulullah, maka sabdalah kepadaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, samillah, makanlah dengan menyebut nama Allah, wa kul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah daripada makan yang berada berhampiran. Moga-moga kita boleh ambil pengajaran daripada riwayat ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh pengajaran daripada kitab hadis-hadis daripada kitab Mishkatul Masabih. Riwayat yang kedua dibawa oleh musannif adalah riwayat yang menunjukkan penting sangat-sangat untuk baca bismillah. Sangat-sangat penting untuk baca bismillah ketika mana makan. Maka dibawakan daripada riwayat Huzaifah radhiyallahu taala anhu, di mana Huzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yastahillu ta'am, akan boleh makan. Yastahillu maksudnya boleh, dia akan boleh at-ta'am, memakan makanan. Makanan yang mana syaitan boleh makan? alla yuzkar rasmullahi alaih, makanan yang tidak dibacakan padanya nama Allah. Bila seseorang itu tak baca je nama Allah pada sesuatu makanan, syaitan akan datang untuk makan. Bahkan kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, wa huwa mahmulun ala zahirih, dan hadis ini, riwayat ini dinukilkan ataupun diletakkan pada maksud hakikatnya. Maksudnya memang syaitan betul-betul makan, bukannya majaz, bukannya kiasan, tidak. Makanan yang tidak dibacakan nama Allah padanya, tak baca doa, syaitan join kita makan. Lalu kita makan tambah tak kenyang, kita makan tambah tak kenyang, rupanya kita berkongsi pinggan dengan syaitan. Maka sabda Nabi daripada riwayat Huzaifah bin Yaman, sesungguhnya syaitan boleh makan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Maka pengajaran yang pertama kata Imam Tibi, wa huwa mahmulun ala zahirih fa inna syaitana ya'kulu haqiqah. Maka riwayat ini memberi maksud secara hakiki, makna hakiki, kerana sesungguhnya syaitan memang makan. Syaitan memang makan. Lalu dia nak makan daripada makanan mana? Semestinya daripada makanan kita yang kita tak baca nama Allah, yang kita pada waktu itu tidak sebut nama Allah padanya. Dan makanan-makanan yang syaitan makan padanya tak ada keberkatan, bahkan mungkin boleh mendatangkan kemudaratan. Lalu penulis kitab Mishkatul Masabih, musannif, membawakan riwayat kedua ini, nak menyokong riwayat pertama yang kita baca daripada Umar bin Abu Salamah, bahawa sangat-sangat penting ketika mana makan untuk dibacakan nama Allah, dibacakan bismillah padanya. Riwayat yang ketiga adalah lebih kurang sama, menyebut tentang makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Maka ini adalah riwayat yang ketiga. Maka riwayat yang ketiga daripada tajuk Kitabul At'imah, maka musannif membawakan riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Lalu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah," apabila seseorang itu memasuki rumah dia masuk rumah. Kita setiap hari berapa kali keluar masuk ke rumah. Fa dzakarallah, maka ketika mana masuk ke rumah dia ingat Allah, dia baca doa, sekurang-kurangnya bismillah, ataupun sebaik-baiknya pada waktu itu dia baca doa-doa yang diajar oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Dia masuk rumah, dia bagi salam. Maka bila dia masuk ke dalam rumah dia ingat Allah. Maka sabda Nabi SAW, maka ketika mana dia masuk rumah dia ingat Allah. Wa inda ta'amih, ketika mana nak makan pada waktu itu dia ingat Allah, maka syaitan akan kecewa. Kenapa? Maka syaitan, fa inna qala syaitan akan berkata kepada grup dia, dia akan sebarkan dalam grup WhatsApp dia akan sebarkan dalam grup Facebook dia akan war-warkan kepada teman-teman dia, la mabita lakum, malam ini dekat rumah ini tak ada tempat tidur. Kalaulah kita masuk rumah tanpa nama Allah, maka dia seronok sebab dapat tidur. Tapi bila masuk rumah ingat Allah, bagi salam, baca doa, maka pada waktu itu syaitan akan war-warkan kepada teman-teman dia, la mabita lakum, tak ada tempat tidur malam ni kat rumah ni. Wala asya, dan tak ada makan malam kat sini. Tak ada, sebab tuan rumah ketika mana masuk rumah sebut nama Allah. Ketika mana makan, sebut nama Allah. Namun sebaliknya, Nabi SAW nak beri faham kepada kita, wa idza dakhala, dan apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, falam yadhkurillah, tetapi malangnya dia masuk ke dalam rumah tanpa ingat Allah. Dia tak ingat Allah. Doa tak baca, bismillah tak sebut, apatah lagi untuk memberi salam. Inda dukhulih, ketika mana dia masuk ke rumah, wa in qala syaitan, maka pada waktu itu syaitan dia akan blast message dalam grup WhatsApp dia, dalam dia akan tweet, dia akan pada waktu itu war-warkan pada teman dia. Syaitan akan kata, adraktumul mabit, kamu ada tempat tidur malam ni. Kat mana tempat tidur? Kat rumah kita. Sebab itu kita tidur kita rasa panas. Rupa-rupanya kita tidur dengan syaitan. Syaitan dapat tempat tidur bila kita masuk rumah kita. Sabda Nabi, tak membaca bismillah. Sangat powerfulnya bismillah. Sangat penting untuk menyebut nama Allah ketika mana masuk ke rumah. Maka syaitan pada waktu tu war-warkan, ada tempat tidur malam ni, sebab seseorang itu bila masuk ke rumah, pada waktu itu dia tidak ingat Allah. Kemudian sabda Nabi SAW, wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amih, dan apabila seseorang itu ketika mana makan dia lupa untuk menyebut nama Allah, qal, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal asya, malam ni guys kita ada percuma tempat tidur dan percuma makan minum. Lalu dia tidur bersama dengan kita, dia makan bersama dengan kita, hanya kerana kita tinggalkan sunnah, iaitu masuk ke rumah dengan nama Allah. Sekurang-kurangnya bismillah, dengan nama Allah, sekurang-kurangnya. Walaupun tak baca doa lain ketika mana makan dan masuk ke rumah, sekurang-kurangnya bila dia baca bismillah, maka syaitan tak ada makanan, dan pada waktu itu syaitan tidak ada tempat tinggal. Maka riwayat yang ketiga ini musannif bawakan nak menerangkan apa yang kita dah belajar pada riwayat kedua dan pertama, pentingnya waktu makan membaca bismillah, sangat penting. Lalu sebab itu sebelum makan, kita biasakan untuk kita sama-sama satu keluarga saling ingat memperingati untuk baca doa. Sekurang-kurangnya adalah bismillah, dan pada waktu itu kita akan selamat daripada makanan kita dimakan oleh syaitan. Maka ini adalah riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat adalah berkenaan tentang sokongan untuk riwayat pertama untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan.
Ya, minum pun guna tangan kanan. Kadangkala kita dah biasa minum tangan kiri. Tidaklah berdosa. Tetapi Nabi SAW ajar untuk menggunakan tangan kanan. Dan Imam Tibi pun saya telah nukilkan tadi, sebenarnya semua ini adalah nikmat. Makanan adalah nikmat. Minuman adalah nikmat. Dan semua benda yang pada waktu itu baik, mulia, yang nikmat, pada waktu itu patut kita menggunakan tangan kanan kerana tangan kanan menggambarkan kemuliaan. Seterusnya riwayat yang keempat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menukilkan daripada junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu hendak makan, maka guna tangan mana bila makan? Falyakul biyamini, guna tangan kanan. Kadangkala kita dah biasa pegang garfu tu tangan kiri. Contohnya kita nak makan steak, nak makan daging, kita potong dengan tangan kanan. Maka kerana alang-alang dah pegang garfu tangan kiri, kita masukkan ke dalam mulut kita tangan kiri. Tak berdosa, tetapi kita telah meninggalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun potong dengan tangan kanan pisau tu, tapi tak susah mana nak pindahkan dan ambil masuk ke dalam mulut kita dengan tangan kiri. Nabi SAW, kita dah sebut dah riwayat bagaimana baginda Nabi SAW pernah nampak ada seorang sahabat makan dengan tangan kiri. Nabi SAW tegur, dia beri alasan dia tak boleh padahal boleh, maka jadi lumpuh tangan kanan dia. Jadi lumpuh tangan kanan dia. Maka sebab itu kita makan dengan tangan kanan. Bukan sekadar makan, sabda Nabi SAW, wa idza syariba, dan apabila nak minum, falyashrab biyaminih, maka minum pun dengan tangan kanan. Biasakan diri untuk makan dengan tangan kanan. Nampak simple, tetapi dalam sunnah Nabi ada kejayaan. Dalam sunnah Nabi ada keberkatan. Dalam sunnah Nabi adanya keridaan Allah. Dalam sunnah Nabi kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu biasakan diri waktu makan tangan kanan, waktu minum tangan kanan. Moga-moga kita dapat mengamalkan insya-Allah. Lalu inilah 4 hadis yang kita dapat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Pihak Masjid Al-Ikhlas telah kongsikan dan telah pinkan di ruang komen akan nombor akaun untuk sumbangan kepada masjid, kepada sahabat-sahabat yang mana ada sedikit lebihan harta dan ingin untuk menginfak kepada program dan juga urusan Masjid Al-Ikhlas, boleh sahaja tekan link dan juga ambil nombor akaun yang telah dikongsikan oleh pihak masjid insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.